Assalamualaikum Tajahau. Saya Suman Sibam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya berada di sempadan Jelebu dan Seremban, iaitu Bukit Tangga. Ya, di Jalan Bukit Tangga, dan apa yang saya terdetik di hati sebagai anak jati Jelebu, sebagai rakyat di Jelebu saya terdetik satu benda di hati. Apa itu? Berkaitan dengan infrastruktur ataupun pembangunan yang mencukupi untuk masyarakat. Sebenarnya tidak ada, dan baru-baru ini pun saya dengar daripada PMX kita, beliau salurkan 1 bilion ringgit untuk kerajaan negeri atas pembangunan, untuk pembangunan. Dan saya harap duit itu mereka patut guna dengan sebetulnya untuk infrastruktur rakyat Jelebu. Jangan fokus di negeri lain, sebab bila kita lihat di Jelebu ini ada benda yang tidak mencukupi. Satulah perumpamaan saya boleh bagi, IPD trafik itu, IPD. Kedua, klinik. Ketiga, hospital. Balai trafik. Balai trafik itu anda boleh lihat berapa puluh tahun punya bangunan tu. Tapi tak diselenggara, tak dibaiki, tak diberikan satu cadangan pembangunan baru. Kita dekat sini ada majlis daerah Jelebu, dan di situ ada ketua pengarah yang memberikan perancangan berkaitan pembangunan. Mereka pun saya tak tahu apa mereka sedang merancang. Adakah makan gaji buta ke, tidur ke? Sebab saya tak nampak satu perancangan yang berkaitan dengan di Jelebu. Untuk infrastruktur jalan raya, untuk lampu di jalan raya pun kita dah gagal. Sedangkan daerah Jelebu ini satu daerah yang berpotensi atas hasil-hasil bumi seperti durian, pertanian, dan ada nadir bumi baru ini saya bangkitkan benda itu. Kita ada pasir balak. Di manakah sumber-sumber duit itu disalurkan? Di manakah sumber-sumber duit itu disalurkan? Dan benda yang paling saya tidak boleh terima di Jelebu ini, ada orang politik, aktivis politik, mereka lebih suka persoalkan negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Saya tak boleh terima lah yang saudara-saudari ini yang aktivis politik yang selalu soalkan negeri lain. Mari jumpa saya dan beritahu saya apa yang ada di Jelebu. Kita ini satu tempat yang berpotensi. Bila kita katakan kita ada hasil nadir bumi, kita ada minerals yang mencukupi untuk menjanakan pendapatan yang tinggi atas geopolitik negara baru. Tapi di manakah kilang? Kenapa tidak ada perancangan? Kenapa engkau bagi orang China masuk untuk nadir bumi? Kenapa engkau tak bagi rancangan? Tidur ke? Ketua-ketua perancang di daerah ini tidur ke? Mana dia orang? Dan saya pun dipahamkan ada 1 bilion, buatlah jalan. Setiap kali jalan rosak pun dah berlubang, kena buat video baru kau siapkan. Sedangkan ada jabatan, ada agensi yang boleh buat kerja. Saya sebagai anak jati Jelebu, dan saya pun harap orang yang di Jelebu ini, anak jati Jelebu, mereka sendiri boleh lihat apa yang ada di Jelebu. Kita ada daulat saja. Dari segi pembangunan, daripada idea-idea orang politik yang selalu mainkan politik, yang sembang politik, sampai ke sudah tidak ada penyelesaian. Apa perancangan dan idea yang dibenar pagi untuk pembangunan Jelebu? Dia orang ada buat jalan ini, last projek 47 juta, iaitu masa kerajaan Barisan Nasional. Iaitu 47 juta yang mereka buat jalan Bukit Tangga ini. Hari ini kita boleh lihat jalan ini sampai ke bawah, sampai ke pantai. Apakah keadaan jalan itu? Selekor macam ular. Ular pun tak akan selekor begitu. Dia punya lengkar-lengkuk tu macam ular. Di situlah kita perlukan satu kumpulan-kumpulan pemikir. Sebab saya lihat di Jelebu ini potensinya banyak. Jangan abaikan dan jangan soalkan negeri-negeri lain, daerah-daerah lain. Kamu orang politik di Jelebu elok lagi memikirkan berkaitan dengan pembangunan Jelebu akan datang ataupun ekonomi Jelebu akan datang. Idea kamu untuk politik saja, untuk bodohkan orang, untuk tarik orang, untuk undi. Sampai ke sudah, idea untuk pembangunan, idea untuk infrastruktur tidak ada. Mana saya tak marah. Kita ada hasil yang banyak, tapi ada orang berkuasa pun tak tahu apa dia buat. Apa yang dia nak pun kita tak tahu. Sampai ke sudah politik sampai habis. 5 tahun sekali datang politik. Lepas kita undi dia menang 5 tahun, apa perancangan pun dia tak bagi. Semua kolaps. Jalan berlubang, apa semua itu kena bertindak. Sebab kamu bawa lori pasir, lori balak daripada Jelebu, cukai berapa puluh ribu, berapa puluh juta. Kamu cuba audit tengok berapa hasil Jelebu, purata hasil Jelebu yang dikeluarkan. Lepas tu kamu hitungkan dan kamu bagi sama rata dengan rakyat. Royalty itu baru adil. Bila nak jadi pemimpin perlu adil. Ketegasan perlu ada.
Ya, jangan kamu buat projek-projek kepada kroni, ya, projek-projek yang untuk mekau menyakau. Ya, orang politik lah kebanyakan. Ini benda kita perlu tanya. Ini benda kita persoalkan. Sebab banyak dia orang kat situ, orang politik dia soalkan negeri lain. Kita perlu soalkan dia. Apa yang kamu buat untuk Jelebu? Apa pembangunan yang kamu buat untuk Jelebu? Dan akan datang apa hasil daripada Jelebu akan keluar? Ya, itu kita yang perlu tanya. Ya, kita mahu satu benda yang begitu. Untuk jangka masa yang panjang, ekonomi Jelebu ini terjaga. Dan saudara-saudari pun tahu Jelebu ini satu daerah. Tetapi, sebab apa kamu datang ke Jelebu? Kita ada satwa dan flora. Kita ada tumbuh-tumbuhan, kita ada haiwan, kita ada alam yang begitu cantik di Jelebu. Tetapi bila ada golongan pemikir daripada politik tidak mengambil berat ataupun memberi idea, di manakah masa depan rakyat Jelebu? Itu soalan saya sebagai anak Jelebu. Saya tak soalkan benda lain. Ya, integriti sebagai pegawai yang membuat perancangan pembangunan itu di mana? Perlu bagi. Ya, bila kita soalkan berkaitan benda yang hilang di Jelebu pun kamu tak bagi tahu. Bab ini kamu perlu bagi tahu juga. Dan saya pun tidak akan lepaskan siapa-siapa yang menyalahgunakan undang-undang. Sebab negara ini bukan bapak kamu punya. Dan Malaysia ini bukan bapak kamu punya. Dan hasil bumi di Malaysia ini bukan untuk kamu menyakau. Dan bukan hasil bapak kamu. Ya, itu kamu kena ingat. Itu hasil kita. Kamu nak ambil. Tapi sama ratakan. Sama adilkan duit itu kepada rakyat juga. Jangan makan seorang. Esok mati, di akhirat Tuhan akan tanya, apa kamu buat? Saya makan seorang je. Rakyat saya mengelumpur, merempak di Jelebu. Jangan macam tu. Sebab itu adalah kisah-kisah dalam Quran. Ya, saya bukan Islam pun saya faham di manakah dosa, di apa yang pernah terjadi, cerita-cerita yang menyedihkan dalam Quran pun ada. Harap semua faham apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih dari saya, Suman Sibam.